Setelah tahu teori enjin kereta, memandu kereta korang akan jadi lebih lancar. Sekarang saya akan menjelaskan teori enjin kereta. Mari kita mulakan dengan piston, ia sumber tenaga enjin. Lupan enjin bermula dari sini. Ini siklus 4 langkah. Apabila piston sampai hujung, tak kisah ia gerak ke atas atau ke bawah. Ia satu langkah, prosesnya begini. Bermula dari injap campuran bahan api dihisap ke silinder melalui injap dan piston menurun. Injap masuk sentiasa terbuka. Langkah seterusnya ialah pemampatan, semua injap akan ditutup. Piston akan bermula kembali dan miher udara yang dipadatkan bersama bahan api. Untuk letupan lebih kuat, palang bunga akan menyala dan memberi daya tolakan bila udara dan api terbakar di silinder. Memaksa piston turun ke silinder. Dan seterusnya disebar melalui tiup tengah. Piston akan kembali dan mengeluarkan gas hidrokarbon terbakar melalui injap pelepasan yang terbuka. Satu enjin hubung beberapa piston. Beberapa piston akan disulut bergilir-gilir agar pemindahan daya berjalan lancar. Ini giliran penyulutan enjin. Biasa urutan penyalaan enjin 4 silinder ialah 1-4-3-2. Dengan camshaft di atas piston. Injap pengambilan dan egzos setiap silinder akan dibuka mengikut giliran ni. Semua enjin gunakan rantai garis miring tali untuk putar camshaft dan crankshaft. Ini adalah badan enjin. Berfungsi untuk memastikan crankshaft dan silinder tetap sebulat. Gasket silinder berfungsi menjaga camshaft serta injap besar pada posisi yang betul. Rangkaian gigi dipanggil flue heel kerana berputar dengan laju. Fungsinya utama ialah menghubungkan kotak gear. Dan kuasa enjin keluar dari sini. Enjin ini mempunyai 4 silinder tersusun dalam satu baris. Ada konfigurasi lain seperti 6 silinder dalam bentuk valve dan 8 silinder yang dibahagi 3 di setiap sisi. Walaupun berbeza reka bentuknya, prinsip kerja dan komponen asas hampir sama. Seterusnya, saya akan membawa anda untuk memahami sistem lain yang menyokong kerja enjin seperti ini. Pertama sekali ialah aliran udara masuk. Udara masuk ke dalam penapisan dari sini. Dan masuk pipe aliran. Bersedia untuk dicampurkan dengan bahan api dan disedot ke setiap silinder. Mari lihat sistem bahan api, bermula dari tangki bahan api. Pam minyak pamkan minyak melalui penapis ke injap bahan api. Injap bahan api diukur melalui enjin dan komputer. Menghasilkan penginjeksian minyak yang tepat ke dalam mulut penyedot. Enjin menjadi sangat panas semasa beroperasi. Jadi, cecair penyejuk beku diperlukan. Ia beredar terus dalam enjin. Menjaga suhu dalam julat operasi yang selamat. Penyejuk beku tidak akan membeku ketika cuaca sejuk. Semasa beredar melalui radiator. Pemanas gabungan tiup kecil, kepingan pemanas. Cecair penyejuk alir melalui tiup di sana. Kipas akan menarik udara melalui pemanas. Mengekstrak haba dari cecair penyejuk. Ada kitaran untuk cecair penyejuk. Mari tengok sistem pencucuhan, iaitu spark plug yang biasa kita dengar. Plug spark menghasilkan percikan elektrik untuk membakar bahan campuran dalam enjin. Arus elektrik di spark plug disediakan oleh koil pencucur. Diukur oleh ECM enjin dan disalurkan dalam urutan bakaran untuk setiap silinder. Ini komputer enjin ECM. Ia perlu pengiraan banyak parameter enjin. Seperti pengesahan dinjap nisbah bakar dan lain. Tujuan utama generator ialah menukar tenaga mekanikal dari enjin kepada elektrik. Dengan menjalankan enjin, sistem elektrik keseluruhan kenderaan boleh dicas serentak. Bateri menyediakan tenaga elektrik untuk sistem pelincir kenderaan. Minyak enjin. Minyak enjin digunakan untuk pelinciran, pembersihan, pengawetan dan pengekalan. Kerana kebolehlarian alirannya, ia digunakan untuk mendinginkan enjin. Anda boleh lihat di sini. Cincin piston di atasnya boleh halang minyak enjin masuk ke ruang pembakaran. Ianya boleh menutup silinder udara. Semasa enjin berfungsi, minyak pelincir dipam dan disalurkan ke pelbagai bahagian enjin sebelum kembali ke kotak minyak. Pam minyak menjaga tekanan enjin yang betul. Minyak berguncang dalam kotak jika tidak didaur semula. Dikeluarkan dari enjin melalui penapis minyak. Dijaga bersih oleh penapis minyak. Sekarang ialah sistem pengeluaran. Pipe pengeluaran memungut gas dari beberapa silinder dan mengalirkannya ke dalam satu pipe. Gas tidak digunakan melalui 3 elemen, menyaring bahan berbahaya. Keluarkan melalui peredam bunyi. Dengan penerangan model hari ini, korang sudah faham proses kerja. Saya harap ia dapat membantu korang gunakan kenderaan di masa depan.